Bagus. Saya ikut aja kamu ulang. Oke. Ketemu semuanya dan kandidat yang ketiga yaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Zainal Abidin, mantan Ketua Syarah USM dan juga merangkap ahli Majelis Fatwa Majelis Agama Islam Perlis. Dan Abu Muhammad saya menyerahkan wawancara ini kepada moderator kita, Saudara Abdurrazak Tarifi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sidang hadirin sekalian, lebih kurang 6.098 buah masjid di seluruh negara kita ini. Kita mempunyai menara berkembar Petronas yang diiktiraf antara 10 bangunan yang tertinggi di dunia ini. Kita ada 6 cuti umum sekurang-kurangnya yang meraihkan berbagai agama. Kita ada cuti Hari Raya, Chinese New Year, Hari Waisak, Christmas dan sebagainya. Kita ada 3 kaum utama yang hidup secara harmoni: Melayu, Cina, India, dan lebih kurang 80 etnik yang lain yang dapat hidup secara harmoni dalam sebuah negara. Kita ada lebih kurang 10.066 buah sekolah rendah dan sekolah menengah. Ada 14 buah negeri. Dan mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran Raja Perlembagaan yang memberikan ketua negara kepada yang di-Pertuan Agong. Ada mempunyai sistem raja-raja di 9 buah negeri yang diberi kuasa untuk memelihara adat istiadat kaum Melayu dan juga hal urusan agama Islam di negeri masing-masing. Mengamalkan sistem demokrasi berparlimen yang memberikan hak untuk rakyat mengundi dalam pilihan raya umum 5 tahun sekali. Dan ini kalilah pilihan raya yang ke-13. Yang ke-13. Inilah sedikit sebanyak gambaran mengenai sebuah negara. Sebuah negara yang bernama Malaysia. Ahli-ahli sekalian, dengan sedikit gambaran itu, sekolahnya, masjidnya, kaumnya yang berbagai, apakah Malaysia ini belum cukup sejahtera? Oleh itu, saya lontarkan soalan awal ini untuk kesemua ahli pendengar hari ini, yang mereka masing-masing akan mengulas, memberikan respon masing-masing berdasarkan pandangan mereka. Saya silakan yang sebelah, ikut gambar. Saya mulakan yang sebelah kanan dahulu saya, iaitu Dr. Besar Abdul Rashid selaku penasihat untuk IQ Malaysia. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih saudara moderator Salam Abdurrazak, Dr. Madya, Dr. Muhammad Asri, Jalan Abidin, sahabat dan guru saya, Dr. Mazli Malik, sahabat saya, Dr. sekalian hadirin yang hadir. Masa saya turun tadi ada yang tegur tentang baju dan setelah saya warna baju. Warna baju ini tidak menggambarkan isi hati, karena apa saja tidak berlaku. Kalau dilihatkan kepada intro yang sangat menarik tentang negara ini, saya fikir kalau kita hidupkan 1,000 orang untuk mentakrifkan adakah Malaysia ini sejahtera ataupun tidak, kita akan jumpa pelbagai jawapan yang berbeza. Orang fikir pegawai kerajaan itu akan rasa sejahtera dalam kadar dia pasal ada pension, barangkali yang separuh umur dah dapat brin. Nanti akan dipersoalan apa lagi mau. Jadi sebenarnya untuk ditakrifkan sejahtera itu, wallahu ta'ala a'lam, saya boleh mengatakan pada diri saya, untuk diri saya, pada sekian kadar saya sudah sejahtera untuk berada di Malaysia. Tidak ada apa-apa lagi yang perlu diubah jika saya sekadar melihat untuk diri saya.
Tetapi kita hidup sebagaimana cendekiawan Greece dulu mengatakan, kalau ditranslatekan dalam bahasa Arabnya, al-insan madaniyun bittar, manusia itu adalah madan, adalah sivil secara semula jadi. Maka hidup kita ini bukan hidup sebagai seorang diri. Kita hidup dengan keluarga, kita hidup dengan masyarakat, dan kita hidup ini bernegara. Maka kita tidak boleh memandang kesejahteraan itu hanya dari sudut pandang kita seorang diri. Kita kena fikirkan, adakah kita rasa sejahtera, kita rasa selamat. Anak-anak yang kita lepaskan keluar untuk ke sekolah, pergi ke pusat tuition, akan sejahtera dan selamat dia dalam begitu banyak angle kehidupan. Barangkali yang lebih senior dari yang ada dalam dewan ini boleh mengimbau kembali. Satu zaman dulu tuan-tuan boleh biarkan anak-anak ini untuk keluar bermain tanpa ada rasa bimbang. Kuala Lumpur tak pernah timbul isu kanak-kanak hilang sampai sekarang tak jumpa. Kalau ada pun dulu orang takut-takutkan dengan penyakit kepala je kan, tahun 80-an. Tapi sekarang lebih daripada itu, kebimbangan tentang isu jenayah, kebimbangan tentang perkara ini semua menyebabkan kita memikirkan perlu ada sesuatu kehidupan yang lebih baik, dan dia bukan boleh dipetik dengan jari semudah itu semua tukar menjadi baik. Semua pihak kena memikirkan bagaimana untuk mewariskan kehidupan ini kepada generasi yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik, bukan bentuk yang ideal, tetapi secara realistiknya tidak terlampau teruk dari sudut sosialnya, dari sudut jenayahnya, bagi sebahagian peniaga, bagi sebahagian orang yang usahawan, bagi pegawai-pegawai pejabat awam dan sebagainya yang memerlukan kepada urusan birokrasi. Tentu memikirkan dulu tidak seteruk ini barangkali. Saya punya kenalan, walaupun ini sekadar contoh, yang mengatakan dulu kalau nak bagi, pintu yang ujung sekali baru dapat baru bagi. Sekarang ni daripada pintu yang mula-mula sampai pintu yang kedua, masuk pintu yang ketiga, 3 lapis dah nak kena bagi, baru lulus projek. Barangkali lah dia seorang kok, orang lain tak kena yang macam itu. Tetapi bagi orang yang begitu, tentu dia memikirkan, kenapa dulu lebih baik daripada sekarang dalam konteks itu. Maka jumlah masjid yang makin banyak, jumlah sekolah agama begitu dan begini, itu adalah satu aspek kesejahteraan, satu aspek dalam hidup. Tetapi dalam masa yang sama, kita mengidamkan dan mengimpikan untuk adanya islah, adanya pembaikan dalam angle-angle lain kehidupan kita, termasuk di dalam aspek pendidikan generasi yang sedia ada untuk memikul tanggungjawab masa depan. Maka kerana itu, perubahan perlu dilakukan. Tak kiralah di mana angle sekalipun, tetapi kita perlu melakukan perubahan dalam pendirian diri kita. Bagaimana kita mengawal dan menjaga, mengawal sedia masyarakat kita. Demikian kita memantau pengurusan dan pentadbiran negara kita, supaya kita menjadi lebih sejahtera. Maka setiap orang akan mendakwa membawa kesejahteraan, tetapi akhir sekali benda itu kembali kepada kita untuk meletakkan apa effort kita, apa sumbangan kita, supaya Malaysia menjadi lebih sejahtera daripada yang sekadar ada. Sikit lagi kalau saya nak katakan, bagi orang yang sudah merasakan cukup sekarang apa yang ada, generasi masa depan pandai-pandailah dia sendiri. Maka dia tak perlukan apa wacana ilmiah, dia tak perlukan apa sebarang bentuk kajian, dia tak perlukan sebarang bentuk input. Dia boleh jalan hidup ni dengan aman damai begitu sahaja. Sehinggalah satu masa nanti, kalau masalah itu masuk ke dalam rumah dia, baru dia terfikir untuk cari. Allah Ta'ala. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Abdul Rashid. Sebelum saya beri peluang kepada Dr. Mazli, saya nak umumkan bahawa saya akan lontarkan dahulu 2-3 soalan untuk kita punya ahli-ahli panel. Kemudian saya akan beri ruang juga untuk hadirin sekalian untuk mengajukan soalan. Soalan sama ada tuan-tuan boleh ajukan melalui sistem SMS. So boleh hantar ke nama yang disediakan oleh pihak penganjur, iaitu
011 011 890078 Bagi yang berminat untuk berinteraksi secara langsung, boleh nanti saya akan berikan juga ruang waktu untuk menggunakan mic di tengah itu untuk ajukan soalan secara langsung. Okey, so ini saya berikan ruang untuk anda sekalian supaya kita menegakkan hak masing-masing dan menegakkan sistem demokrasi dalam kita punya wacana hari ini, insya-Allah. So saya beri peluang untuk termasuk untuk memberikan respon terhadap soalan yang saya lontarkan tadi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kau cakap je. Yang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Terima kasih Razak, yang saya hormati Dr. Asfi, Ustaz Rashid dan tuan-tuan dan puan sekalian yang saya rasa alhamdulillah sanggup meluangkan masa untuk menambahkan ilmu dan mencabarkan lidah di pagi hari ini. Bila soalan tentang Malaysia sejahtera, aku cerita. Oh, makanan. Apa tu? Saya teringat tahun 2007 saya waktu tu di London di stesen TV Antiwal, di stesen TV berbahasa Arab yang dipancarkan melalui satelit ke negara Arab dan negara Eropah. Antiwal pemiliknya Dr. Azam Tanimi yang sering datang ke Malaysia. Jadi waktu tu mereka 2008 selepas Pilihan Raya, lepas Pilihan Raya timbul isu apa tu lewat 2.0 kan. Jadi mereka panggil saya pertama sekali untuk bincang tentang keputusan Pilihan Raya, tsunami kan. Dan keduanya saya pergi sekali lagi untuk bincang isu tu dan lewat 2.0 mana peluang datang. Jadi kebetulan sesi saya sebelumnya itu ada sesi untuk waktu itu pemilihan raya presiden di Indonesia. Dia pilihan raya di sana sebelum berlaku revolusi. Ada pilihan raya, bukan tak ada di Indonesia zaman Ben Ali. Tapi pilihan raya yang betul ibarat kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, sibatun bi khairin wahidin, ataupun perlombaan kuda seekor. Dia lah menang. Dan sebab tak orang dia berlomba kan, dia menang. Tapi kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi sebenarnya dia kata bukan Sibaku bi khairin wahid, sibaku bi himarin wahid. Perlombaan keldai seekor. Dia ada. Tapi memang tak adil, tak elok semua. Dan kita tahu kalaulah kita bisik kat sini, kita mempertikaikan sistem pilihan raya, dekat sana lagi kita korang. Kat sini kumpulannya kalau dalam padang bola tu separuh, sepatutnya 1 meter, 60 meter. Kalau padang bola, berapa? 100 meter. 100 meter dua-dua lah. Ya. Okey. Sana tak. Siapa tu 100 meter sebelah ni, kau ni 10 meter kan? Atau mungkin 5 meter. Tapi tukul dia sepanjang-panjang tu. Tukul Dan referee dia tak pernah tengok ke pihak yang table tu dah ready. Jadi apa tu, yang di Tunku Ramah itu calon presiden yang mencabar Ben Ali. Saya tak tahu dia hidup lagi ke tidak selepas pilihan presiden tu. Tapi soalan dia tanyakan kepada saya menarik. Dia kata, kenapa korang nak lawan kerajaan Malaysia? Dia kata, nak lawan macam mana? Yalah, kata kenapa perlu kau jatuhkan? Dah ada, tak perlu pilihan raya, kekalkan apa yang ada. Saya kata, dia ni pemikiran Saudi ke pemikiran Tunisia? Pemikiran tak nak kedua amri itu lain lah. Tapi orang macam tu masuk pilihan raya ke kan? Tapi siapa tu tak, saya kata tentang Kuwait, bukan tentang Malaysia. Oh. Dan Mesir kan. Dia dulu orang-orang dia kata tak boleh amri, tak boleh pilihan raya, siapa lawan pilihan raya, kawan. Tak tahu dia pun masuk pilihan raya. Lagi sakat di Mesir kan. Malaysia tak ada itu kan.
Dah. Oh dah. Itu dah tak ada alat. Jom kita pergi Canglang. Jadi lah cerita dia kata pelik sangat. Kenapa kau kata gitu? Kata, apa kau kok masuk negara presiden? Dia kata kita kena demokrasi. Mana dah kata berarti patutlah kau kalah. Kata teman ni lah tara pernah nak masuk presiden nak lawan Ben Ali. Mampu gitu kan? Kata memang sengaja dia dikukuh untuk lawan. Jadi Ben Ali tetap nampak dia boleh. Cuma satu poin dia kata, kau kat sana dah ada segala-galanya kat Malaysia. Apa yang kau nak lagi? Saya kata dah ada apa? Tu dah ada Twin Tower. Dia kata, dah kurang kau ada pemimpin Islam yang paling hebat dekat dunia. Siapa? Tuan Mahathir. Dia kata. Dr. Mahathir kata dia. Akhir. Dr. Mahathir. Okey. Saya kata gitulah bezanya mentaliti dia kata. Kamu boleh fikir macam itu. Kamu boleh fikir cukuplah dengan ada Twin Tower, cukup dengan ada Dr. Mahathir, rakyat dah aman damai. Kata itulah tanda kamu. Itulah sistem pendidikan kamu. Kau bayangkan kalau kau cakap benda macam ni kat UK, adakah orang akan apa orang kata terhadap fikiran kau? Dia kata kau ni hidup kat dunia ketiga, dunia keempat. Begitu juga lah di Malaysia. Dia katakan tahap pendidikan kami tak adalah baik tara mana. Tetapi sekarang lebih baik daripada kau. Jadi apa isunya? Isunya kat sini kadang-kadang kita nak tarifkan sejahtera tak sejahtera. Okeylah, kita nak pergi pada benda ideal, kita kata lihat kepada konsep maqasid syariah. Sejauh mananya terjaga Islam, sejauh mana terjaga akal, sejauh mana terjaga nyawa dan sebagainya. Itu paling ideal. Tetapi itu pun masih subjektif. Siapa nak tentukan takaran itu? Adakah kita nak ambil Pareto punya pertimbangan atau nak ikut mana? Tapi pada saya, apa pun, dia kembali kepada tahap pendidikan. Contohlah tuan-tuan, dalam tempoh sebelum penamaan calon, semalam pun penamaan calon kita sempat boleh buat beberapa survey. Tak adalah survey serius sangat, tapi kita buat. Kebanyakan, saya yakin tuan-tuan dan perempuan yang dekat sini, fikir satu level up. Dan inilah kalau kita lihat pada Merdeka Center punya kajian, bagi orang yang tertiary education ke atas, kebanyakan majoriti lebih daripada 50%, lebih 60% favor untuk ada perubahan. Tak puas hati dengan keadaan yang ada. Tengok keadaan rasuah, tengok keadaan integritinya, tengok dengan efisiensinya, tengok dari segi apa ni salah guna duit, ketirisan, keculasan, tengok dari segi pembaziran duit mengikat pimpinan tertinggi pada benda yang tidak sepatutnya dilakukan. Sistem pendidikan kita yang ketinggalan. Disebut sistem pendidikan, ada kata kita yang terbaik di dunia adalah biasa. Kita ni janganlah nak tipu, kata kan. Janganlah nak tipu. Yang menteri-menteri bahagian pendidikan pun nak habis sendiri tak hantar ke sekolah kerajaan. Kan? Sistem keselamatan, tengok indeks jenayah dah turun. Okey, indeks jenayah dah turun, kereta tak payah ni. Tak payah apa ni kunci. Takat kunci pun hilang, takat alarm pun hilang. Dia sama ada tak pencuri ambil, ni something yang bawa parachute balik tu pecah kan cuma. Waktu penamaan calon kan. Tak faham. So, kita kata selamat bagaimana? Kan? Kemudian itu belum kita lihat dari segi inequality pendapatan. Berapa ramai? Saya yakin ramai kat dalam apa ni dewan ini terdiri daripada 10% ataupun 20% ke atas pada rakyat Malaysia. Yang pendapatan apa lebih daripada 10,000. Kan? Tak semua lah, tapi majoriti. Tapi yang di bawah 5,000 itu 80% rakyat Malaysia. Kan? Di bawah paras kemiskinan itu tinggi. Dan bila ada inequality seperti ini, ialah kita tak boleh nak di perfect equality itu jadi komunis. Tetapi kalau terlalu jauh sangat dia, kita nombor 3 di Asia Tenggara. Nombor 1 di Asia Tenggara dan nombor 3 di Asia. Orang kata, ini tak pergi Indonesia. Indonesia lain terlalu kecil sangat. Dia punya orang yang kaya itu yang tak signifikan. Tapi kita ni, orang yang kaya itu terlampau kaya sangat dan jurang dia dengan yang ramai yang segelintir itu terlampau jauh. Kan? Kalau siapa nak tengok contoh baik, pergi ke Kota Damansara banding antara rumah bangsa itu yang lebih kanan. Dari bila ada equality dalam household income itu kesannya ialah jenayah. Orang
apabila ramai hidup di bawah paras kemiskinan dan miskin tegar di kota. Ada orang kata, tapi macam mana nak buat? Kita dah bagi beri tak cukup. Kita nak sustainable punya solution. Bukan nak 55 tahun sekali dia bagi. Lepas ni naik dengan 1,000 lagi. Tak. Orang akan lebih berasa aman apabila duit dalam kocik dia lebih. Bukan dia dapat lebih. Dengan tidak ada tol. Ataupun tol tak ada tol. Ada orang kata, kalau tak ada tol macam nak selenggara apa? Lebuh raya dan sebagainya. Itu pendapatan yang lebih. Buat iklan tu jauh lebih besar daripada modal yang apa dia punya kos pembelajaran setiap bulan. Kan yang orang buat. Semua dah tengok apa tu bersepi dah. Sekarang ni dunia FB kita tak boleh nak lagi. Dunia WhatsApp maklumat. Jadi dalam keadaan seperti itu dengan apa ni kadar miskin dan sebagainya. Kalau orang memang negara kita miskin tak apa. Ini dengan pendapatan Petronas yang banyak yang disalahgunakan. Kemudian adalah pengurusan di peringkat tertinggi. Kenapa kalau kita lihat pimpinan tertinggi dan sebagainya, atau tak bagaimana ketua bahagian, ketua cawangan nak banding dengan orang kampung dia dah jauh beza taraf hidup dia. Dapat jadi ahli parlimen jauh beza kan. Jadi YB dah beza dengan rakyat jelata. Bukanlah kita apa nak iri hati itu hak masing-masing. Tapi pastikan duit itu diusahakan sendiri dan bukannya daripada taxpayers money. Tadi saya bila masuk KGPA saya minta maaf. Harap KGPA jangan hukum apa ni penganjur dengan komen saya ni. Saya teringat kata-kata Wan Saiful. Perlu ke KGPA ni? Kelab kau perkhidmatan awak. Taxpayers money involved, ya tak? Kan taxpayers money. Berapa kerat dia yang main kau dengan perkhidmatan awak? Adakah ianya satu necessity bagi perkhidmatan awak untuk main kau? Ini warisan penjajah. Dan malah kat UK pun dah tak ada lagi macam gini. Bila government nak be held accountable before the people, dia tak akan guna duit sembarangan lagi. Kan? Tapi kita ambil yang dulu kala punya dan kita tak ambil apa yang terkini government. Kan? Jadi poinnya kat sini apa? Poinnya ialah bila rakyat semakin berfikir, kawan kita dah keluar dan zaman ni zaman ada Facebook, ada YouTube, orang lihat apa yang sepatutnya terbaik untuk mereka. Berdasarkan kemampuan negara yang ada, berdasarkan kepada apa yang sepatutnya mereka dapat. Kalau nak kata sejahtera tak sejahtera, itu begitu subjektif. Cuma yang saya kata yang objektif kalau kita nak katakan pembaziran, ketirisan, kezaliman, pencabulan hak asasi manusia, pendapatan, jurang pendapatan yang tinggi, itu kita boleh hukum. Cuma satu perkara saya rasa saya ada tulis kat Sinar Harian, iaitu satu kaitan dengan karamah insaniah, kemuliaan insan. Bagaimana kemuliaan insan itu telah dicabuli. Dia antara kemuliaan insan ialah dengan akal. Kita digunakan akal untuk buat keputusan. Tapi bukan isu keputusan yang kita buat. Proses kita nak buat keputusan berdasarkan akal. Antara proses nak buat keputusan ini kena ada maklumat yang cukup. Tapi apa yang berlaku pada hari ini kat Malaysia, ada maklumat yang disekat. Kita dipaksakan untuk buat keputusan yang bukan keputusan kita. Kita dipaksa buat keputusan dengan maklumat yang tak lengkap. Macam seorang hakim, kalau nak jatuhkan hukuman, datang seorang tu menuduh seorang yang lain. Dia kena dengar hujah yang menuduh dan hujah yang dituduh. Baru dia boleh buat keputusan yang adil. Kalau dia hanya dengar satu pihak, kita kata keputusan zalim. Begitu kepada rakyat yang menjadi hakim negara, patut dengar daripada semua pihak. Tapi kalau satu pihak hanya diberikan 10 minit yang tak tahu bila nak diberikan, yang 10 minit boleh baca banyak muka surat. Saya kata kalau guna pen atau supri tu pun tak boleh lah nak baca cepat macam itu. Kan? Apa supri dia Quran yang boleh pen tu kan? Pen tu boleh baca. Guna pen tu pun tak boleh lah nak baca cepat macam itu. Kan? Jadi ini apa ni? Ini satu penghinaan terhadap karamah insani. Penghinaan terhadap intelektual rakyat. Penghinaan terhadap maruah rakyat itu sendiri. Ini kita sudah jadi macam kaum Fir'aun, fastaqafa qaumu fa'atau innahum kanu qauman fasiqin. Allah sebutkan Fir'aun ini membodohkan kaumnya, menghina kaumnya dan mereka taat kat dia dan mereka itu kaum yang fasik. Adakah kita nak jadi orang yang fasik, rela diri kita dibodohkan, rela kita punya intelektual dicabut dan rela kita punya akan diperkotak-kotakkan? Itu isunya kat sini. Jadi pada saya ini kalilah kita nak sejahtera,
Saya tak sanggup untuk akal saya ini dibodohkan sedemikian rupa. Saya dah tak sanggup saya ini dilayan seperti budak sekolah tadika lagi. Saya dah tak sanggup untuk anak-anak saya nak berhadapan dengan dunia yang begitu mencabar. Mentaliti dia pada kecil-kecil telah didonatkan, telah dibonsai. Dibonsai dan didonatkan. Jadi pada saya, sejahtera itu kena lihat kepada menyeluruh, yang paling penting sejahtera akal. Padahal ini akal kita bukan tak sejahtera. Ada usaha untuk meneruskan kita dibebal dan dipandirkan. Terima kasih Dr. Musdi di atas luahan perasaan beliau selama ini. Ya, hari ini insyaAllah saya akan berikan ruang yang sebebas-bebas untuk semua ahli panel bersuara dan menyampaikan pandangan mereka. Saya tak akan sekat, saya tak akan tutup mic, saya tak akan ganggu dengan apa-apa gangguan. InsyaAllah. Baik, dan Dr. Asri kita tahu dalam keadaan yang kurang sihat, namun saya harapkan ruang inilah beliau keluarkan segala penyakit yang ada. Saya mungkin